Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Seperti mana biasa memanjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama hari ini. Alhamdulillah. Quote of the day bersama dengan Tok dari Kota Baru. Kota Baru. Hari ini 28 hari bulan September, 28 September, hari Rabu. Hari Rabu. Maknanya esok Khamis. Oh, puasa lagi lah. Esok Khamis. Wah, seronok. Seronok. Kenapa pentingnya puasa Isnin Khamis? Kita akan ulaskan sedikit pasal Isnin Khamis. Sema-sema pagi bersama dengan Tok hari ini. Seperti mana biasa. Pagi-pagi lagi. Pagi-pagi lagi dah sesemua. Aduh. Sema-sema pagi hari ini. Quote of the day kita hari ini ialah doa. Tapi sebelum itu, Atuk nak bicara sedikit mengenai kelebihan puasa Isnin Khamis. Sebab besok hari Khamis. Besok hari Khamis, kita sama-sama berpuasa esok. Siapa yang sudah pun menunaikan solat sunat duha, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga amal ibadat kita diterima sepenuhnya dengan berganda-ganda. Wah, Jiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gan duha. Waalaikumsalam. Ya, amin. Kita gan duha. Gan duha. Hebat. Gan duha. Dan kita juga gan puasa Isnin Khamis. Puasa Isnin Khamis. Tapi kadang-kadang orang perempuan tak boleh puasa. Tak boleh solat. Tak boleh solat. Nasiblah. Nasiblah. Sebelum itu kita membaca dulu Ummul Kitab Al-Fatihah dan kita niatkan bacaan Al-Fatihah kita itu sampaikan pahalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan pahala Al-Fatihah yang kita akan baca bersama. Semoga Allah sampaikan kepada kedua ibu bapa kita walau di mana mereka berada. Walaupun mereka sudah tidak ada ataupun masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin insyaallah. Ya Allah, semoga sampaikanlah pahala Al-Fatihah yang kami baca kepada mereka yang telah kami niatkan tadi. Abdul Halim, selamat pagi. Pagi, morning. Morning Cik Alim Sudi masuk ruangan Atuk Quote of the Day hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih mak. Bicara hari ini doa. Doa itu senjata orang Islam, senjata orang mukmin. Doa Al-Fatihah, Al-Fatihah. Apa topik hari ini tu Haji? Ya Nur. Topik hari ini ialah doa. Walau bagaimanapun, sebelum membicarakan mengenai doa, kita Atuk nak mengingat kembali mengenai puasa Isnin Khamis. Nak kongsi sedikit info mengenai puasa Isnin Khamis. Sebab besok hari Isnin. Hidung tak sedap pagi ni. Biasalah. Besok hari Isnin. Besok hari Khamis, sorry. Besok Khamis. Amin. Apakah dalil? Dalil puasa Isnin Khamis. Sebab Rasulullah tidak pernah tinggal puasa Isnin Khamis ni. Jadi kita sudah pun masuk fasa kedua, iaitu mengamalkan puasa Isnin Khamis. Solat duha kita telah lakukan, Alhamdulillah, tanpa miss. Setiap hari, setiap pagi. Sebelum jam 12, daripada jam pukul 8 hingga jam 12, kita sudah pun solat sunat duha. Sekarang kita sudah masuk fasa kedua, iaitu puasa Isnin Khamis. Esok Khamis tu, ya Jiji. Kenapa puasa Isnin Khamis ini adalah dianggap satu amalan yang paling baik, paling penting?
Ya, Asrul. Assalamualaikum. Selamat pagi, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi, morning. Morning, no. Assalamualaikum. Apa cerita hari ini tu? Cerita hari ini doa. Tapi sebelum bicara mengenai doa, Atuk nak mengingat kembali mengenai kelebihan puasa Isnin Khamis. Hari Khamis adalah dibentangkan semua amalan di hadapan Allah pada hari Isnin dan Khamis. Hari Isnin dan Khamis adalah hari dibentangkan. Malaikat membentangkan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dibentangkan semua amalan kita di hadapan Allah pada hari Isnin dan Khamis. Oleh itu, aku suka amalku dibentangkan semasa aku sedang berpuasa. Maknanya, Rasulullah kata, Rasulullah suka dibentangkan amal Rasulullah ni semasa dia berpuasa. Jadi, itulah pentingnya Isnin Khamis. Isnin Khamis ialah hari. Isnin Khamis hari malaikat membentangkan amalan kita. Hari Isnin Khamis. Besar tu. Besar tu. Niat cukup mudah. Saja aku puasa sunat hari Isnin kerana Allah Ta'ala. Saja aku puasa sunat hari Khamis kerana Allah SWT. Selesai. Kenapa kelebihan puasa Isnin Khamis? Atuk mengingat kembali. Pertamanya, Isnin dan Khamis adalah hari amalan manusia diperiksa. Hari Isnin dan Khamis. Amalan kita sentiasa diperiksa hari Isnin dan Khamis. Ia adalah sunnah. Nabi Muhammad SAW sendiri menganjurkan kita mengamalkan puasa sunat ini. Puasa Isnin Khamis. Pada hari Isnin Khamis, pintu syurga dibuka. Pada hari Isnin Khamis, pintu syurga dibuka. Pintu-pintu syurga dibuka pada hari Isnin dan Khamis. Maka akan diampunkan semua hamba yang tidak menyekutukan Allah. Akan diampunkan dosa orang yang tidak syirik. Tidak syirik. Dengan apa-apa. Kecuali seseorang yang di antara dirinya dan saudaranya berlaku permusuhan. Lalu dikatakan, tundalah pengampunan itu terhadap keduanya. Orang itu sehingga mereka berdamai. Kecuali ada permusuhan saudara. Ditangguhkan puasa itu. Adam, kekanda sedia raja. Assalamualaikum tu. Abah, semua, maaf ya. Maaf saya. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Terima kasih. Puasa Isnin Khamis. Kenapa Rasulullah puasa Isnin Khamis? Rasulullah kata Isnin Khamis lah akan dihisap amalan kita. Kita apa tu, Abah? Sekali-sekali. Kita apa? Tak ada kitab pun. Kitab pun. Ulama tulis. Kita baca je lah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Puasa Isnin Khamis. Jadi itulah. Fadilatnya besar. Amalan manusia akan dibentangkan. Di hadapan Allah Ta'ala pada hari Isnin dan Khamis. Maka aku ingin apabila dibentangkan amalanku ketika itu, aku sedang berpuasa. Hadis daripada Tirmizi. Aku sedang berpuasa. Rasulullah kata, pada pembentangan itu, aku sedang puasa. Jadi kita pun nak juga lah macam tu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Amin. Itu hadis. Semua orang tahu, bro. Okey, quote of the day hari ini, sembang-sembang pagi bersama dengan Tok. Bersama dengan Tok dari Kota Baru. Jangan lupa besok puasa Isnin Khamis. Besok Khamis. Besok Isnin Khamis. Ada satu hadis lagi. Dia kata, sesiapa yang sudah pun menjangkau umur 40. Umur 40 lebih. 40 lebih. Tapi yang kurang 40 pun kena fikir juga. Siapa yang menjangkau umur 40 lebih, jika dihitungkan amalan yang buruk lebih banyak daripada amalan yang baik, maka tempatnya ialah di neraka Jahannam. Itu bahaya tu. Kalau tak berubah lagi umur 40, itu hadis sahih tu. Siapa yang berumur 40 tapi masih lagi jika ditimbangkan, kita tahu apa kita buat amal makruf nahi munkar. Berapa banyak amal makruf, berapa banyak nahi munkar yang kita buat. Maka umur 40 tak berubah lagi. Masih lagi timbangan jahat lebih banyak timbangan baik, maka tempatnya lah neraka Jahannam. Itu notification yang paling penting. Alhamdulillah, amin. Gerak dulu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kerana sudi atuk. Walaupun sekejap. Jadi itulah. Apa lagi orang yang dah umur 50, 60 ni. 70. Tapi yang muda pun yang hidup sedap. Yang muda pun kena fikir. Kena fikir juga. Kena fikir juga. Bahaya. Yang muda pun kena fikir juga. Jangan kata boleh terlepas. Tak terlepas. Tak terlepas. Jadi sekurang-kurangnya kita telah meneliti dua perkara yang paling besar, iaitu puasa Isnin Khamis. Atuk sangat menyarankan sebab dengan ibadat sahajalah hidup kita akan berubah ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum ya Pinky warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat atuk dan sahabat-sahabat syurga sekalian, semoga dirahmat Allah, amin. Rahmatnya selalu, amin. Terima kasih. Okey tu, gerak pergi kerja dulu. Nanti sampai boleh on balik. Okey, be careful Gigi. Be careful. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah selamat. Selamat. InsyaAllah selamat. Jadi dua perkara yang penting sebelum kita bicara mengenai doa pada hari ini. Dua perkara yang penting yang telah atuk jelaskan tadi. Pertamanya ialah mengenai puasa Isnin Khamis. Isnin Khamis ialah kerana pintu syurga dibuka. Isnin Khamis ialah kerana amalan kita dihisap oleh Allah SWT. Jadi kita, itu baru sedikit. Banyak lagi. Dali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Haji sekeluarga, sahabat semua, amin. Terima kasih. Terima kasih Haji. Terima kasih Tok, amin. Terima kasih. Take care. Assalamualaikum, selamat pagi. Munchkin. Pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi jenguk atuk. Amin. Amy. Ejaan A-M-M-Y. Perenang Amy. Amy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Haji Mat, dah sarapan belum? Belum lagi. Belum lagi. Nampak ada nasi bungkus depan tu. Depan sedang berbual bicara ni. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Amy. Terima kasih Munchkin kerana sudi hadir jenguk atuk. Tadi kita telah bicara sedikit mengenai kelebihan. Kenapa perlunya puasa Isnin Khamis, walaupun itu adalah sunat, tetapi tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Jadi jika kita juga mengamalkan sunnah Rasulullah, insyaAllah di pada mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat Rasulullah. Rasulullah akan kenal kita kerana kita bersama Rasulullah berpuasa. Rasulullah berpuasa Isnin Khamis, kita berpuasa Isnin Khamis. Dan yang kedua, notification. Hadis yang kedua yang kita bacakan tadi ialah sesiapa yang berumur 40 tahun ke atas tapi masih lagi timbangan jahat lebih banyak daripada timbangan baik, maka tunggulah dibenamkan dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati. Hati-hati, berubahlah. Tapi yang umur 30 pun jangan sedap sangat. Kalau you go 30, jahat banyak, kau kena juga. Kena juga. Khalijah. Assalamualaikum Tok. Selamat pagi. Morning. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sema pagi bersama dengan Tok dari Kota Baru. Kota Baru. Siapa yang sambut birthday hari ini? Happy birthday to you. Wah, happy birthday. TikTok ni. Assalamualaikum, selamat pagi TikTok ni. Waalaikumsalam. TikTok ni, terima kasih kerana sudi jenguk atuk TikTok ni. TikTok ni. Wah, cantik nama tu. TikTok ni. TikTok ni. Sama-sama pagi hari ini, ceria-ceria pagi, setiap hari baru yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka semestinya kita mengisi dengan program-program yang baru. Program-program yang lebih berfaedah. Lebih pada semalam. Lebih baik daripada semalam. Kalau semalam kita buat kebaikan 10, hari ini buat 11 atau 12. Kalau semalam ada kejahatan 1-2, hari ini tak ada kejahatan. Itulah kaedah pengisian. Hari baru. Kita mesti bersemangat baru, beriktikad baru. Setiap hari ialah hari baru. Kita tidak berada di takut lama. Setiap hari tengok, fikirkan mengenai umur kita. Umur kan kita bertambah setiap hari. Umur kita bukan bertambah setahun sekali. Setiap hari. Jadi setiap hari baru. Every day is new day for us. Jadi pengisiannya mestilah perkara-perkara baru. Perkara-perkara baik. Takkan nak melakukan perkara tak baik sentiasa. Bila nak sedarnya, bila nak isahnya,
Bila nak khabar? Kan? Dah breakfast ke tu? Belum. Belum lagi after this. After this. Terima kasih TikTok Nick kerana sudi join tu. Quote of the day kita hari ini. Doa itu senjata orang mukmin. Berdoa. Apa itu doa? Doa. Doa ialah rayuan kepada Allah. Ya Allah. Itu doa. Untuk orang Islam. Rayuan kita kepada Allah untuk orang mukmin. Mukmin. Caranya adalah dengan meletakkan tangan di hadapan dan menghadap kedua tapak tangan ke atas. Kiblat doa ialah langit. Kiblat doa ini langit. Jadi tangan begitu. Begitu. Bukan begini. Bukan menghadap muka. Ramai orang kalau baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gitu. Tak betul. Doa ni tak ada tangan. Nak buka pun sikit tak apa, tak buka tak apa macam tu. Mesti kiblatnya langit. Kiblat langit. Adab-adab berdoa. Kiblat langit. Jadi menghadap ke langit dua tapak tangan. Ia sering dilakukan. Amalan-amalan doa ini terutama selepas solat. Selepas solat ataupun selepas mengambil wudu. Waktu makan. Ataupun selepas berbuka puasa. Ataupun sebelum tidur. Ia digunakan dengan beberapa niat perbuatan yang baik menurut ajaran agama Islam. Itu antara tempat-tempat yang doa lah. Ketika masa-masa berdoa, juga ada masa-masa tertentu. Seperti kalau hari Jumaat, ialah masa di antara dua khutbah, ataupun selepas solat hari Jumaat, ataupun doa antara azan dengan iqamah. Itu ketika-ketika yang mustajab. Tapi ada juga doa yang paling afdal ialah doa semasa sujud. Doa semasa sujud tak boleh buat macam ni lah. Sebab kita sujud kan. Biasa tu breakfast nasi lemak ke roti canai? Biasa nasi. Roti canai tu adalah kadang-kadang. Kadang-kadang nenek kau masa keluar dia beli roti canai segera. Balik dia buat lah. Dia modifiedkan jadi roti canai telur ke apa ke. Begitulah kita. Bagi nasi lemak TikTok ni. Lain macam dia. Terima kasih. Nasi lemak. My favourite. Bagi orang Islam, memang digalakkan berdoa untuk menunjukkan rasa rendah diri kita kepada Allah SWT. Selain itu, menunjukkan rasa patuh dan taat kepada Allah. Mana sebagai seorang Muslim, doa ini ialah menggambarkan, mendedahkan diri kita, menzahirkan diri kita bahasanya kita ni rendah diri kepada Allah. Kecil sangat kita ini. Kecil sangat. Kita doa. Doa boleh dilakukan pada bila-bila masa tanpa had dan batasan dari segi manusia-manusia itu terdapat yang hidup dan beriman kepada Allah SWT. Walaupun ada masa-masa tertentu yang mustajab. Tetapi doa ini terbuka. Dia anywhere, any place, anytime. Kecuali dalam tempat, dalam tandas. Tak boleh lah. Dalam tandas. Doa juga mustajab di depan Kaabah, di Raudah. Itu tempat-tempat lah. Tempat-tempat bagi orang yang pernah pergi haji ataupun umrah. Dia mendapat tempat doa-doa tempat seperti ini. Tempat seperti ini. Tapi doa juga banyak dalam solat. Dalam solat juga banyak doa. Tapi yang kita bicara inilah doa di luar solat. Doa dilakukan bagi membaiki diri dengan cara meminta ampun kepada Allah dan berharap sesuatu daripadanya. Maknanya kita bila menghadapi sesuatu situasi yang tidak baik ataupun mengharapkan sesuatu, semestinya kita minta dengan Allah SWT. Sebab sebagai orang Islam, sebagai seorang mukmin, kita yakin semua gerak-geri yang berlaku itu dengan izin Allah SWT. Soal rezeki, pendapatan, semuanya milik Allah. Kita hanya memohon dan meminta padanya. Nak bagi tahu Kak Ayah Haji, di kampung Delik, Kelang, Selangor banjir. Dah start banjir dah. Delik Kelang ni kawasan mana? Delik, kawasan mana? Banjir. Bukan kawasan Rata Panjang ke? Kalau Delik start banjir, makna tak lama lah datang Shah Alam. Tak jauh lah. Kongsi.
Jadi doa ini biasanya kita lakukan semasa kita berada dalam keadaan susah. Susah ataupun kita dizalimi. Ataupun kita amat mengharapkan. Amat mengharapkan pertolongan daripada Allah SWT. Oh, kawasan Dila ni kawasan Rantau Panjang. Rantau Panjang. Tapi dekat sangat tu dengan Kelang kan? Dekat sangat. Kawasan Kelang lah kalau kira. Air laut naik ke kerana hujan. Itu ya. Ataupun kerana dua-dua. Itu yang menakutkan apabila air pasang tinggi, naik, hujan turun. Habislah. Habislah. Biasanya apabila sampai tahap berbahaya, akan ada notis kan? Akan diberitahu. Putera September berharap sesuatu dengan Allah SWT. Kita memang berharap sesuatu. Berharap sesuatu sama ada dikeluarkan kesusahan, kesakitan, kerunsingan, kemurungan, down dan sebagainya. Ataupun dilimpahkan dengan rezeki, kemudahan, kenaikan pangkat sebagainya. Itu adalah pengharapan kita dengan Allah SWT setelah kita berdoa. Assalamualaikum, selamat pagi. Rozai ni. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa khabar? Thank you Sudi join Atuk. Terima kasih. Razik, terima kasih Razik. Wah, Atuk tepuk. Razik tepuk tangan ke? Kau bagi salam. 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 Hebat Razik, hebat. Allah telah meletakkan beberapa waktu yang dianggap waktu yang paling diberkati. Ada waktu-waktu yang paling diberkati untuk kita berdoa. Ini penting ya. Dan waktu itu orang Islam digalakkan untuk mohon barak kepada Allah SWT. Mintanya. Antaranya umat Islam akan semoga Allah memakbulkan doa kita. Di antara ketika-ketika yang sesuai untuk kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah SWT. Seperti ketika waktu hujan lebat ataupun hujan rintik-rintik, ketika mula-mula nak hujan tu, kita mohon kepada Allah semoga hujan rahmat dan apa saja apa yang kita kendaki. Jarang orang buat ni, apabila hujan, oh hujan, angkat kain. Angkat kain dulu. Patut mula-mula hujan tu doa dulu. Doa yang simple-simple. Doa pula, basic doa ni pertama mesti menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menyebut kebesaran Allah. Puji-puji kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian kita masukkan apa hajat kita. Ya Allah, sepenengah hujan pagi ini, Ya Allah, mintalah apa-apa. Kemudian kita tutup pula dengan selawat. Apabila kita dah minta, tutup dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah kira macam rukun. Rukun doa. Mesti lengkap. Doa ni mesti ada satu, sebut nama Allah, pujian, berselawat. Kemudian apa hajat kita. Kemudian tutup dengan berselawat. Dan berakhiri dengan Alhamdulillah. InsyaAllah. Selesai. Tapi boleh juga kalau terus, Ya Allah, Ya Tuhanku, berilah. Boleh juga. Tapi nampak tak beradab lah. Tak beradab. Jadi doa ni mesti ada adab dia. Jadi kita mesti mengutamakan. Nak minta benda kan. Kalau nak masuk kat ofis, tiba-tiba aja ketuk pintu tidak, apa tidak. Terus terajang ofis ofis bos kan. Bos, saya nak cuti. Mana boleh macam tu kan. Ataupun bos, saya nak naik pangkat. Atau bos, saya nak makan nasi. Mana boleh, mestilah ada itu dunia pun ada peraturan, apalagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara selain daripada solat, selain daripada doa dalam solat, tapi doa yang angkat tangan ini, ketika waktu hujan atau hujan rintik-rintik, hujan renyai-renyai, berdoalah. Jangan tapi kita ni angkat kain, itu yang pergi cepat. Itu yang cepat tu. Baiki sikit. Ketika berada dalam keadaan susah, apa susah pun, kita jangan maki orang. Kita jangan mulakan dengan perkara-perkara yang tidak mendahului Allah SWT. Apa susah pun, Ya Allah, Ya Allah, cabutkanlah kesusahanku, Ya Allah. Apa susah pun. Dalam aku susah, kita susah apa dia? Minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Allah suka kepada permintaan daripada kita.
Dan doa yang mustajab juga ketika diri kita dianiaya. Macam sepatutnya kita naik pangkat, contohlah kan. Orang lain kuat lobby, kita tak pandai lobby. Orang lain yang naik pangkat. Macam tu lah. Ataupun orang yang nak menipu kita, scammer, kena scammer. Memang kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Orang menipu kita, berdoa kepada Allah. Sedih, ataupun anak tak sihat, atau suami tak sihat, sedih, berdoa kesusahan, diri dianiaya. Dan doa juga adalah tidak terhad kepada kesusahan, tetapi juga kepada kesenangan. Apabila terima rezeki, hari ini berdoa, macam pagi tadi kita bangun, Allahu Akbar, sehatnya aku hari ini. Ya Allah, aku bersyukur kerana aku sihat. Aku bersyukur, Ya Allah, kerana aku boleh menunaikan solat dengan baik. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, Ya Allah, kerana aku boleh berzikir, aku boleh bersawat dengan baik, Ya Allah. Semoga dipanjang, disambungkan sihatku sepanjang masa. Pagi-pagi kena minta doa dah. Sebab kita sihat. Sebab ramai rakan-rakan kita yang bangun pagi dah tak sihat dah. Ada. Kita doakan semoga mereka cepat sembuh, sabar dan redha. Jadi dalam kesarangan ini, kita juga terima satu. Happy. Ya Allah, ya Tuhanku, aku rasa gembira sangat hari ini, Ya Allah. Aku bersyukur di atas situasi seperti ini. Tapi biasa bila kita happy, kita lupa. Waktu solat, Allahu Akbar. Buat dah aja. Ini masalah kita. Putra September, Atuk doakan saya sihat dan kebaikan untuk saya sepenuh ulang tahun hari lahir saya hari ini. Happy birthday to you, Putra. Atuk doakan semoga sihat. Atuk nak bagi satu nasihat. Ada seorang ustaz. Atuk dengar cerita dia. Cukup menarik. Dia kata ada seorang kenalan dia menelefon dia. Semasa tu dia berada di Mekah. Menelefon dia kata, Ustaz, tolong doakan isteri saya dalam ICU. Jadi kalau sampai umurnya, maka supaya meninggal dalam husnul khatimah. Tapi kalau diizinkan oleh Allah supaya dia sihat, maka Ustaz tolonglah doa supaya dia sihat. Dia sihat. Jadi Ustaz tu pesan satu saja. Dia kata jangan lupa bersedekah. Jadi apabila Ustaz tu balik daripada Mekah, dia jumpa dengan dua orang ni, isteri dia sihat. Alhamdulillah. Dia nak ucap terima kasih kepada Ustaz kerana berdoa di Mekah. Dalam hati dia kata apa? Aku tak doa pun. Dia kata cuma aku pesan supaya bersedekah. Tapi dia tak cerita lah masa tu. Dia nak cerita di sini ialah the power of sedekah. Jadi Putra September, dia kata suami dia kata apabila ustaz kata saya bersedekah, sebulan gaji bulan tu saya sedekah semua kepada tahfiz. Saya sedekah semua dan minta tahfiz mendoakan isteri saya cepat sembuh. Alhamdulillah sembuh daripada ICU. Dengan kuasa sedekah. Dan memang pun sedekah ni boleh memanjangkan umur. Boleh mengubah tarikh mati. Sedekah ni. Jangan main. Jadi Putra September, kalau untuk cepat sembuh, memastikan sembuh, banyakkan bersedekah. Sebab sedekah ni walaupun tidak wajib, tapi the power of sedekah itu very strong. Bagi orang yang telah mati, dia minta dengan Allah, Ya Allah, hidupkan aku waktu 1 jam je. Walaupun tak boleh 1 hari. Kau nak buat apa? Aku nak sedekah. Mana? Itulah rahsia sudah bocor Putra. Putra banyak sedekah. Atuk pesanlah kepada Putra bersedekah dan niat sedekah itu, Ya Allah, semoga kau ringankanlah sakitku. Terima kasih Atuk. Amin. Itu kisah benar tu. Kisah benar. Jadi sedekah very strong power. Dia bukan amalan biasa sedekah ni. Bukan macam amalan zikir, bukan macam solat, bukan macam puasa. Tidak. Tidak. Cuba Putra, insya-Allah Atuk doakan semoga sembuh. Putra September, ulang tahun, semoga diberikan umur yang barakah, dimurahkan rezeki dan sihat selalu. Sama-sama kita nyanyi lagu Happy Birthday to you September. Cikgu Jinggo, pakar motivasi, apa khabar? Salam, betul kau set dekat. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak. Hai, rindu kepada cikgu ni. Lama-lama tak jumpa.
Pergi KL nanti kena cari cikgu. Masih di UM ke cikgu? Masih di sana ke? Atau di mana sekarang? Wah, seronok tengok cikgu datang. Terima kasih cikgu. Terima kasih kerana sudi dengan atuk. Kalau sedekah dengan ada niat hajat, boleh ya? Itu pun boleh. Boleh. Macam kita sedekah subuh. Atau bila-bila masa kita sedekah. Ya Allah, sedekahku ini, ya Allah, aku mohon supaya ibuku disembuhkan. Macam tu. Macam tu. Boleh. Niat sedekah macam tu. Aku sedekah ini adalah semoga aku dapat naik pangkat. Boleh. Boleh. Tapi jangan sedekah kerana jahat lah. Nak buat jahat sedekah tak boleh. Orang tak buat pun macam tu. Yang baik-baik boleh. Itu yang terbaik. Thank you, Piki. Thank you. Thank you. Atuk tak nak tanya lah. Birthday aku berapa. Tak payah beritahu. Tak payah beritahu. Tajuk kita hari ini ialah doa. Jadi tempat-tempat, waktu-waktu, ketika-ketika yang mustajab doa ini. Kena ambil kesempatan. Kita kadang-kadang kita tak ambil kesempatan. Kita lupa. Terutama semasa kita sehat. Jadi ada ketika waktu nak hujan. Waktu hujan renyah-renyah. Itu di antara ketika mustajab. Tapi kita lupa. Masa tu angkat kain. Tutup sliding door. Tutup tingkap. Bukan nak berdoa. Tak ada. Jadi itulah. Tabiat kita jadi macam tu. Jadi kita ubahlah. Kita pakai ubah. Atuk pun kena ubah. Kena ubah. Supaya bila hujan saja berdoa kepada Allah SWT. Kenapa ya ketika hujan doa itu mustajab? Itu Allah. Itu Rasulullah beritahu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita buat je lah. Kita buat je lah. Ada banyak benda kita tak perlu soal balik Sarah. Kita terima je. Kita terima je. Assalamualaikum Tok. Dan semua. Waalaikumsalam. Kak Eni. Terima kasih Kak Eni. Sarah. Okey, baik. 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 Terima kasih Sarah. Ada benda kita boleh tahu. Sebab musabak ada benda kita tak tahu. Ada benda. Ketika berada dalam kesusahan, itu doa. Kita susah kira apa saja susah. Susah hati ke apa ke. Amalkan baca Al-Fatihah ketika bangun dari tidur. Sedekahkan untuk diri sendiri, kedua orang tua dan seisi alam. Itu pun amalan yang baik daripada Piki. Terima kasih Piki. Salam Tok. I'm friend. Waalaikumsalam. And friend. Oh, Intan. Ya, Intan. Apa khabar Intan? Intan apa khabar? Aku doakan Intan sehat. Bila birthday Intan? Hari ni putra September. Sambut birthday. Bolehkah dalam doa kita sebut nama seorang yang kita suka? Contoh sebut nama si dia. Dia niat nak kahwin. Boleh. Itu yang terbaik. Terutama doa kepada orang yang kita tak kenal. Orang tu tak tahu pun kita doa kepada dia. Itulah doa yang mustajab. Sebab itu kawan-kawan, doa daripada kawan-kawan untuk kita di antara doa yang mustajab. Yang diterima oleh Allah SWT. Katakanlah Sarah ada housemate you ataupun schoolmate you dulu. You doa untuk dia. Kawan baik you kan? Kawan baik you ingat. Ya Allah, ya Tuhanku. Panjangkanlah umur dia. Ya Allah, murahkanlah rezeki dia. Ya Allah, bahagiakanlah dia. Tapi tadi aku dah bagi tahu dah Sarah. Doa tu biar ada struktur doa. Simple je struktur doa. Sebab doa ni mestilah bermula dengan menyebut nama Allah. Jangan terus doa terus minta aja. Sekurang-kurangnya yang pendeknya Bismillahirrahmanirrahim. 1, sebut nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. 2, puji Allah SWT. Kemudian selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 3. Kemudian yang keempat, ya Allah, bahagiakanlah kawanku yang bernama si Fulan bin si Fulan dengan pasangannya. Semoga sampai ke jannah. Amin. Cukup. Ataupun insya-Allah. Cukup. Ataupun alhamdulillah. Cukup. Lengkap dah tu. Mana doa itu lengkap. Bermula dengan sebut nama Allah, puji ya. Kemudian segala puji bagi Allah, alhamdulillah, berselawat kepada Rasulullah dan maksud atau niat apa yang kita nak sampaikan doa itu. Itu baru lengkap. Jangan terus pergi, ya Allah, bahagiakanlah dia. Pun doa juga. Bukan tak doa tu, doa juga. Ya Allah, ya aku bahagiakanlah dia sampai ke jannah. Tapi simple sangatlah. Simple sangat. Kita lupa yang begitu ialah Allah. Yang memberi manfaat, syafaat kepada kita ialah Rasulullah. Jadi kita gandingkanlah. Kita gandinglah dengan kuasa Allah dan kehebatan Rasulullah. Kita ganding dengan matlamat kita.
Kan kita menghadap raja pun ada cara. Daulat tuaku tahu macam-macam kan, macam-macam. Ini kita menghadap Allah yang memegang segala rezeki kita, hidup kita semua dipegang oleh Allah SWT. Lagilah kena puji banyak-banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Macam tu. Macam tu. Ya, Kak ini, Waalaikumsalam. Sahabat syurga, amin. Thank you, John Yantuk. Thank you, Piki. Terima kasih. Roti canai, terima kasih, Sarah. Terima kasih, Pelangi Petang. Pelangi Petang, where are you? Raja Jamba. Raja Jemba. Raja Jemba, Kedalala. Woi. Raja Jemba, Kedalala. Terima kasih. Jangan artikel putra saya pula. You are most welcome. Oh, okey tu. Okey, Sarah. Jadi, Atuk sarankan, setiap kali Sarah nak berdoa itu, pertama menghadap kiblat. Itu adab doa, menghadap kiblat. Menghadap kiblat dan kedudukan kita itu berselipuh. Berselipuh. Kedudukan kita seperti tahiyat awal. Duduk seperti tahiyat awal. Dan mata kita tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud. Tapi kalau nak angkat sikit pun boleh. Tangan kita mesti menadah. Tangan menghadap ke langit. Dan bagi orang perempuan, dia tak boleh terbuka. Tak boleh terbuka apa ni ketiak ni. Tak boleh nampak. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun dalam rumah kita kena tutup aurat. Sebab kita kena malu dengan Allah SWT. Allah melihat kita. Allah mendengar kita. Jadi, jangan pakai seksi-seksi, you terus berdoa. Itu adab tak betul lah. Adab tak betul. Jadi, dengan pakaian baik, tutup aurat, apa semua. Pakaian yang bersih. Angkat tangan macam tu. Duduk secara tahiyat awal. Tahiyat awal, baru start berdoa. Dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Dan duduk tempat kita duduk atas jadah. Maknanya di tempat yang bersih. Dan bersih. Dan di hadapan kita itu, jangan ada orang yang lalu lalang. Baru kita fokus. Jadi doa ni kena fokus keluar daripada kolbu kita. Kita bermula. Jadi doa yang paling simple sekali ialah kita mesti bermula dengan, atau nak ulang banyak kali tak apa, supaya memudahkan Sarah dan rakan melakukan doa yang sempurna. Doa sempurna. Kalau nak panjang lagi boleh. Orang lain apa ni selawat Ibrahim apa semua boleh, tak ada masalah. Tapi kena ada tiga ucapan yang jangan lupa semasa kita berdoa. Pertama, menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, selawat kepada Rasulullah. Yang keempat, apa maksud kita nak doa. Dan yang kelima ialah selawat sekali lagi kepada Rasulullah. Dan Allah ma'alam. Ataupun Alhamdulillah. Ataupun Amin. Ataupun InsyaAllah. Okey? Boleh Sarah? Boleh, insyaAllah boleh. Nampak komplit sikit. Contoh, kalau saya suka seorang dan nak kahwin dengan dia pun boleh juga doa sebut nama dia. Boleh. Boleh. Macam itu contohlah Sarah. Katakanlah saya doa. Doa Sarah doa kan? Doa Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, jika si fulan bin si fulan adalah sebaik-baiknya untuk menjadi suamiku, ya Allah, maka kahwinlah kami nikahlah kami berdua, ya Allah. Jika tidak baik, maka ya Allah, janganlah kahwin kami berdua, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Kena sebut tu. Kena sebut. Kalau tak baik, jangan nikah. Jangan jadi. Kalau baik, baru jadi. Sebab Allah tahu. Baik tak baik. Jangan sebut yang baik je. Ya Allah, ya aku kahwin aku dengan dia. Kau minta. Nanti Allah bagi. Allah tunaikan. Iaitu kahwin dengan dia. Tiba-tiba hantu rupanya. Contoh. Rupa-rupa hantu. Habislah. Sebab kau minta kahwin je. Kau tak minta perlindungan. Kena minta dua-dua. Kena minta. Jika baik si fulan itu kepadaku sebagai seorang suami yang boleh menjadikan aku tempat berlindung, ya Allah, maka tunaikanlah doaku ini supaya kami boleh menjadi suami isteri. Jika baik. Sebab yang selebihnya kita tak tahu. Jadi Allah tahu. Sebab itu sesiapa yang putus tunang sebagainya, jangan kecewa. Sebab you tak tahu. You tak tahu apa di sebalik benda yang berlaku itu. Ataupun putus boyfriend, girlfriend. You jangan kecewa. Tak perlu kecewa. Sebab Allah tahu. Mungkin somebody is not good for you. Tak ada chemistry. Contoh. Tapi
Masa bercinta itu Allahu Akbar. Saja yang tahu kan. Okey. Sarah, sikit sebanyak perkongsian yang Atuk pun tak alim sangat. Tapi sikit-sikit tu boleh lah. Hafid, Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sarah, dengar ya. Macam Intan. Ketika Nabi Allah Yusuf, 7 tahun kemarau. Ketika Nabi Allah Yusuf, berdoa Allah. Itulah. Sarah, dengar tu. Dengar tu. Makcik Intan cakap tu. Makcik Intan cakap. Hafid, Allah turunkanlah hujan. Jibril mengkabarkan inilah petanda rezeki turun dan segala malu dengan Allah, malu dengan anak-anak. Betul lah Nozi. Malu. Okey, baik tuan. Terima kasih Sarah. Maknanya Atuk nak pesan, kalau dia itu Sarah doa tak jadi juga. You just make friends lah. Ada something yang Allah rahsiakan dengan kita. Dengan sebab kahwin ni bukan wajib, Sarah. Ada ramai orang yang rasa satu khilaf, tahu tak? Atau macam sesuatu yang macam tak betul pada dia. Tidak. Ulama besar ramai tak kahwin. Ulama besar. Sahabat Rasulullah ada yang tak kahwin. Jadi jangan letakkan perkahwinan itu satu dosa besar. Tak ada pun. Tak ada. You relax je. You boleh kahwin di syurga besok. Pastikan you masuk syurga, Sarah. You akan mendapat seorang suami yang hebat. Wah. Orang lelaki dapat 70 lah bidadari. Intan sukalah suami dia dapat 70 bidadari. Sebab Intan dia selalu doa macam tu. Contoh macam tu. Doa-doa mustajab juga. Bala dihapuskan. Betul. Minta bala dihapuskan. Ada ramai kan orang kahwin. Ada kahwin 3 hari. Tapi ada kahwin 3 bulan, 3 tahun. Kahwin anak 10 pun cerai lagi. Itu yang kita tak nak kan. Allah lebih tahu. Ina, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Atuk bercakap dah macam Dr. Fadilah Kamsah. Lain macam. Tak adalah. Datuk Fadilah ni sifu Atuk. Sifu Atuk suka dengar dia bercakap. Tak adalah. Kita cakap pelan-pelan bini je, Noli. Dengan anak buah macam ni. Kalau musafir pun doanya mustajab juga tu. Ya, orang mengembara memang mustajab doa. Orang dalam musafir mustajab. Mustajab. Sebab tu kalau orang pergi buat haji, dia mustajab. Dia satu, dia musafir. Yang kedua, dia buat haji. Yang ketiga, depan Baitullah. Banyak dia sebab itu dimakbulkan doa di Mekah ni. Dimakbulkan. Ramai orang yang tak kahwin pergi doa di Mekah, balik-balik kahwin. Ada. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Atuk, untuk saya baca doa yang Atuk ajar ni. Atuk, untuk saya baca doa yang Atuk ajar ni. Untuk boleh Intan boleh. Tapi tak boleh lah Intan nak minta kahwin satu suami nombor 2. Tak boleh Intan, tak boleh. Atuk tak nak doa lah. Intan nak suami nombor 2 mana boleh. Ya betul tu, kahwin tu bukan wajib ya. Betul tu Atuk. Tapi dari segi adat, orang kampung ke orang tua begitu menekankan kepada perkahwinan sehingga sensitif. Sebenarnya perkahwinan itu yang mutlak ialah di syurga. Pasangan kita yang mutlak ialah di syurga. So why you worry? Yang pentingnya kau make sure you mesti masuk syurga. Kalau kau tak masuk syurga, kau kahwin pun, seorang pergi syurga, seorang pergi neraka, kau tak akan kekal. Kau tak akan dapat bersama dengan dalam syurga. You boleh, ya Allah, kekalkan perkahwinan sampai ke syurga, sampai ke jannah. Boleh doa. Tapi amalannya macam mana? Bukan cakap sebut je. Amalan macam mana? Dari segi solat, solat wajib 5 waktunya, solat sunat qabliyah ba'diyahnya, solat duha, now is duha time, solat tahajud. Solat ini. Solat apa ni? Solat wudu, solat apa ni? Taubat, solat hajat, mana kita buat dah. Dia buat dah. Itu baru dari segi solat. Zikirnya, zikir macam mana? You ada zikir, you ada tasbih ke, you ada berselawat kepada Rasulullah ke. Kita kena buat. Dan baca Quran macam mana? Nak masuk syurga ni, baca Quran macam mana? Saya tak ingat tu yang panjang-panjang. Apa je yang pendek-pendek? Tapi berulang-ulang. Baca surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 1001 hari. Dan kita ingat yang tu, baca yang tu lah. Jangan tak baca. Sebab tu Imam Syafi'i kata, kau bacalah Al-Quran mana yang mudah bagimu. Bacalah dulu. Kalau kita nak belajar dekat ustaz tu, belajarlah yang lain. Tapi yang boleh hafal, amalkan yang tu.
Sama ada kita berada di mana pun baca Quran. Baca Quran. Kemudian bersedekah. Sedekah kena buat. Sedekah. Rasulullah tidak pernah menentukan berapa sedekah. Tak ada. Amount tak penting. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Sedekah kena sentiasa buat. Jangan tak buat. Sedekah. Macam Sarah. Sarah mengharapkan, katakanlah, rasa dah sampai, dah ready to marry. You sedekah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku sedekah ini, semoga dipertemukan aku jodoh dalam jangka masa yang cepat. You minta. You sedekah, you minta dengan Allah. Ya Allah, selain daripada you selawat, selain daripada you doa, you pergi sedekah. Pergi sedekah ini terutama kepada orang-orang susah, ataupun masuk tabung masjid. Kadang-kadang orang perempuan payah kan, tak boleh. Kalau tak boleh masuk masjid, ayo cari sekolah tahfiz. Sekarang bank Islam senang. Bank Islam sekarang you nak hantar sedekah cukup mudah. You boleh pilih you nak tahfiz ke masjid. Bank Islam. Itu yakinlah bank Islam akan sampai kepada orang tu. Akan sampai. Ataupun sedekah ini juga lebih afdal ialah kepada kedua ibu bapa kita, niat sedekah. Mak, ini sedekah saya kepada mak. Ataupun niat kepada adik-beradik kita yang susah sikit. Adik, abang, kakak, ini sedekah kakak, ini sedekah kakak kali ini. Kemudian dalam hati niatlah, ya Allah, sedekahku ini adalah semoga Allah kabulkan niatku untuk mendapatkan seorang suami. Minta macam tu. Kemudian jiran, ini di antara yang afdal. Dia ranking sedekah yang afdal ni daripada ibu bapa, adik-beradik, mak saudara, jiran, anak yatim piatu, orang susah, masjid, mualaf. Itu termasuk dalam ranking dia. Niatlah, salah niat. Ataupun Sarah buat tabung subuh. Selepas solat subuh tu, sedekah subuh. Masukkanlah RM1, RM10 sampai penuh tabung tu. Kalau penuh, ambil, buat pergi masjid. Maknanya, kadang-kadang kita nak sedekah setiap hari ni, sulit kan nak pergi, tak ingat apa semua. Ni setiap kali solat subuh. Tika boleh solat lah. Solat, you masukkan dalam tabung tu. Dan setiap kali masuk dalam tabung tu, you niat, ya Allah, temukanlah aku jodoh dengan orang yang terbaik kepadaku. Ia boleh membimbing aku, ya Allah. Jadi tak guna kalau kita minta juga dapat suami, kemudian lita pukang kita. Dia solat tidak, apa tidak. Takkan kita nak macam tu? Tak nak lah kan? Tak nak. Macam tu lah. Contohlah cara. Contoh. Betul tu. Tapi jangan down kalau kita lambat sikit. Calon suami kita atau calon isteri. Jangan down. Ramai ulama-ulama besar. Ulama besar yang tidak kahwin sampai mati. Ya, betul tu. Betul tu cakap tu. Intan, ya. Bolehkah saya baca doa ni? Saya dengan husband dah tua. Dah tua. Bila pula Intan ni tua ni? Tak tua lagi. Tak tua lagi. Ya, Cikgu Fatihah. Cikgu Al-Fatihah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, berilah kami kesihatan yang baik, berkekalan, umur panjang, penuh keberkatan. Amin. Cikgu Al-Fatihah pun boleh doa. Ya Allah, ya Tuhanku, temukanlah aku jodoh dengan calon suami yang boleh membimbingku di dunia dan akhirat. Itu cantik. Buatlah tabur subuh. Fatihah buat tabur subuh. Ataupun sedekah kepada anak yatim. Setiap kali sedekah, niat. Ya Allah, temukanlah aku dengan jodoh seorang suami yang boleh membimbingku untuk dunia dan akhirat. Minta. Jangan berhenti. Ya, jangan berhenti. Saya nak 5 husband, boleh ke? 5, kenapa tak 50? Sikitnya 5. Intan ni. 1 yang mutlak. 4 jadi bibi. 4 jadi bibi. Ini masuk bawah kategori mendera lelaki. Mungkin orang dulu nak tengok anak-anak cepat kahwin kot. Yalah, semua mak bapak nak tengok anak kahwin. Atuk pun ada anak kan. Anak atuk kahwin muda. 18 dah kahwin dah. Ada 18 kahwin. Ada yang lepas universiti 23, 24 terus kahwin. Tak ada kerja nombor 2. You tak ada kerja pun tak apa. Kalau nak kahwin. Atuk tidak menetapkan you kena kerja dulu. Ini pada atuk tak setuju. Kena kerja dulu, pastikan ada rumah dulu, pasti ada kereta dulu. Tua kerepot lah kalau macam tu. Kalau tua kerepot siapa nak? Sebab rezeki semasa kahwin ni, rezeki yang khusus untuk orang kahwin. Ini kita kena yakin. Rezeki khusus untuk pasangan suami isteri. Rezeki masa kita bachelor sebagai wanita, ada. Rezeki sebagai seorang lelaki, ada. Tapi rezeki untuk lelaki dan wanita sebagai calon perkahwinan suami isteri itu ada. Dan dapat anak, ada rezeki anak.
ada rezeki anak. Macam tu. Jadi kalau orang bachelor, dia tak ada rezeki suami. Kalau dia bachelor, tak ada rezeki isteri. Kalau tak ada anak, dia tak ada rezeki anak. Macam tu contohnya. Rezeki mertua, ada semua tu. Jadi maknanya memang encourage kahwin. Sebab Rasulullah tanya sahabat, tak ada seorang sahabat Rasulullah, kau tak nak kahwin kan? Ya Rasulullah, saya tak ada apa ya Rasulullah. Tak ada apa nak kahwin. Kau ada tak apa ni perisai ke masa perang? Tak ada Rasulullah. Tak ada. Kau ada pedang ke untuk mas kahwin? Tak ada Rasulullah. Okey, kau nak kahwin tak? Nak. Kau boleh hafal surah apa? Dia pun bagi tahu boleh hafal surah lah, satu surah. Boleh kita kahwin. Jadi Rasulullah panggil wanita tu, nikahkan dia dengan mas kahwin surah. Surah. Atau dengan mas kahwin mengajar dia membaca surah Al-Fatihah. Kahwin. Ada seorang sahabat pula, sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah, dia apabila Rasulullah panggil dia, kamu nak kahwin tak? Siapa yang nak dengan saya ni? Rasulullah dia kata. Tak apa, kau jawab je nak kahwin. Dia kata nak. Rasulullah pun tulis satu surat. Tulis satu surat. Okey, kau ambil surat ni, kau pergi jumpa ni. Dia pun tak baca surat tu. Tapi dia tahu orang tu orang kaya. Orang kaya masa tu. Orang kaya di Madinah. So dia bawa surat tu pergi. Jadi Pak pergi, dia bagi surat kepada bapak yang perempuan. Bapak perempuan tu kan. Dia baca surat. Jadi bapak dia ni orang kaya. Dia tengok yang datang ni budak miskin. Budak miskin. Dia kata, anakku ini belum bersedia lah untuk kahwin. Belum bersedia untuk kahwin. Macam tu. Sedangkan surat itu surat Rasulullah. Surat Rasulullah. Jadi budak ni baliklah bagi tahu Rasulullah. Dia kata anak dia belum bersedia. Selepas itu anak dia ambil surat daripada tangan bapak dia. Terkejut dia. Ya Allah, ini surat Rasulullah. Saya setuju kahwin dengan dia. Saya setuju. Jadi bapak dia kata, bapak pun terduduklah. Sebab anak dia kata ini surat perintah Rasulullah. Bukan main-main. Bukan main-main. Jadi menetapkan hari perkahwinan. Bila menetapkan hari perkahwinan, masa itu istihar peperangan Badar. Istihar. Hari dia nak kahwin ni, di istihar peperangan Badar. Jadi Rasulullah tanya, kau nak ikut ke hari ni kau kahwin? Saya nak ikut dengan Rasulullah. So dia pergi perang. Bila dia pergi perang, dia syahid. Dia meninggal. Meninggal dalam peperangan Badar. Hari perkahwinan dia. Pergi meninggal pada Badar. Rasulullah kata, semasa dia meninggal, berduyun-duyun bidadari datang menyambut sahabat Rasulullah. Dapat menyambut Rasulullah semasa dia meninggal syahid tadi. Walaupun tak sempat kahwin dengan orang yang kaya. Itu sejarah. Sejarah yang sahih, bukan main-main. Bukan main-main, bro. Mungkin orang tu tak betul. Salam Tok, selamat pagi. Pagi Siti. Siti apa khabar? Terima kasih dengan Atuk Siti. Wan, kahwin awal, tiada ilmu, tak kekal juga. Tak tentu juga, Wan. Tak tentu. Yang pentingnya bukan soal ilmu apa. Yang pentingnya mesti orang yang beramal. Jangan tinggal solat, selalu berzikir, jangan buat maksiat. InsyaAllah selamat. Selamat. InsyaAllah selamat. Yang tak ada ilmu, tak ada teori apa semua. Mana tak ada ilmu sebelum kahwin? Tak ada orang. Orang tak ada ilmu. Lepas kahwin baru ada ilmu. Baru tahu dapat anak apa semua. Belum tu mana ada. Tak boleh cuba-cuba. Mungkin dalam syurga boleh ke minta suami ramai? Wah, boleh minta apa saja dalam syurga. Sudah. Boleh. Allah boleh bagi apa kau nak. Minum arak pun boleh dalam syurga. Islam itu mudah, betul. Amalkan sedekah. Tapi jangan riak. Amin. Na'udzubillah. Astaghfirullahalazim. Melawak aja. Itulah kau. Carilah yang banyak-banyak melawak. Atau ikut je. Sekarang senang dah nak sedekah. Kita transfer je. Betul. Transfer. Atuk yakin dengan bank Islam. Bank Islam tu dia boleh pilih. Sedekahlah RM5, RM1. But every day. Rasulullah selalu pesan. Dia kata kalau nak buat baik, nak beribadat, nak bersedekah, mesti konsisten. Bukan hari ini baik. Pound RM50. 3 bulan lagi tak sedekah. Lepas tu bagi RM1. Rasulullah tak suka macam tu. Dia suka yang RM1, RM2, tapi sentiasa ada. Sentiasa ada. Macam wifi lah. Sentiasa ada line. Tak nak line kuat. Kemudian 10 hari tak ada line. Tak boleh lah macam tu.
Tak boleh terima. Tak boleh terima. Terima kasih. InsyaAllah. Thank you Tuan Haji. Fatihah. InsyaAllah. InsyaAllah Fatihah. Buat tabung khusus. Tabung khusus untuk mendapatkan calon suami yang boleh membimbing Fatihah dunia dan akhirat sebagai tempat bergantung. Buat tabung. InsyaAllah. Tulis tak apa. Tabung calon suami. Tulis. Tapi rahsia lah letak kat rumah kan. Bila penuh, selepas setiap kali solat subuh. Selepas penuh, ambil bubuh la ilaha bagi kat kalau tahfiz atau bagi kat bagi kat masjid atau bagi kat Bank Islam, terus bagi Bank Islam akan channel kepada saluran-saluran sebab yang patuh syariah, ataupun Fatihah, kumpulkan duit tu, ambil duit tu, cari kedai kopi bagi tahu dia ini duit sedekah saya. Kalau Pak Mat tengok atau kalau Mak Haji tengok ada orang miskin datang makan, bagi free potong duit ni. Itu yang terbaik. Ataupun pergi di kedai-kedai kopi, kedai-kedai mamak ke apa yang kecil-kecil, tanya dia, ada tak orang yang makan sini berhutang mamat yang tak bayar? Oh, ada. Berapa? Ni ada ni RM50, ni RM30. Okey, ini 50 30 saya bayar. Jangan bagi tahu dia. You ambil RM80 bagi dia. Selain daripada you letak duit situ, satu cara. Yang kedua, you bayar hutang orang tu. Sebab kesian orang tu. Orang tu kalau dah ada hutang, dia tak datang makan dah. Dan mungkin dia berlapar. We don't know. Dia berlapar. Dia malu nak makan. Duit tak ada. Macam tu. Boleh cikgu? Cikgu boleh try. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Syurga. Amin. Sahabat syurga. Amin. Hujan tak berhenti selama 4 jam. Wah, Dali. Hujan masih berhenti ni di Kelang ni. Macam mana Dali? Kalau air pasang besar, teruk lah. Tapi anak lelaki kena cari duit dulu. Anak lelaki. Itulah. Anak lelaki. Kena cari duit dulu. Betul lah. Tapi ada juga yang tak ada duit pun boleh kahwin ni. Boleh. Tapi dia kena usaha lah. Masa kahwin. Dia kena cari perempuan yang boleh menerima dengan dia tak ada kerja lah. Sebab ada perempuan dia meletak harga. Nak kahwin dengan saya boleh hantaran RM10,000. Hantaran RM10,000 sebulan $1. Intan tahulah macam ni syarat dia. Jadi sayang saya juga, berkasih juga. Akhir sekali buat pinjaman untuk kahwin. Tak boleh, tak patutlah awak macam tu. Membebankan kan. Sebab kahwin ni ialah saling lengkap melengkap. Jangan takut kepada rezeki Allah. Jangan takut. Atuk encourage. Masa anak atuk yang pertama kahwin tak ada kerja pun. Bila nenek kau marah. Abang ni. Bagi anak kahwin. Kerja belum ada. Alah. Anak kita kahwin. Dia buat balik bini dia. Menantu kita. Seorang menantu. Makan berapa pinggan? Atuk bagi tahu atuk. Memang atuk bagi tahu nenek kau. You ingat orang perempuan makan berapa tinggal? Setengah pinggan. Kita tak miskin lah. Bela menantu kita seorang. Tak miskin. Prinsip atuk senang je. Tak miskin. Duduk dengan kita. Tak apa. InsyaAllah. Selagi kita ada, kita makan bersama. Apa yang kita makan, menantu kita makan. Memang tak miskin pun. Dia ada anak 6 dah. 5 anak ni. Meninggal 1. Alhamdulillah. Tak ada apa. Daripada tak ada kerja. Sebab rezeki suami isteri tu. Daripada mula tak ada kerja. Kemudian dia boleh kerja di monorail. Dia boleh kerja monorail. Kemudian jam boleh kerja di JKR sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu semua setelah ada anak 2, 3 dah. Tapi seronok masa interview. Seronok juga anak saya ni. Dia nakal sikit. Dia pergi interview. Selepas interview tu. Jadi interview tu tanyalah apa lagi nak tanya. Saya nak sangatlah jawatan ni. Sebab saya ada anak 3. Ada anak 3. Jadi saya amat berharap sangat. Supaya Tuan bagilah jawatan kepada saya. Anak 3, isteri pun tak kerja. Tak apalah. Dapat dia macam itu. Dapat kat dia. Itu berkat. Dia bagi tahu betul-betul. Saya dah nak anak 3 tuan. Saya berharap sangatlah jawatan ni. Dia bagi tahu macam tu. Lepas interview. Dapat dia. Rezeki Allah bagi. Jangan takutlah. Jangan takut. Nampak nakal lah bunyi. Tapi dia cakap macam tu. Saya tu dah nak berkahwin. Anak perempuan saya kahwin umur 20 tahun. Saya umur 16 tahun. Wah, tengok umur 16 tahun kahwin.
Hebatnya. Hebatnya. Congratulations. Amin. Pinky, apakah? Allahu Akbar. Masya Allah. Saya nikah umur 27. Sama lah. Atuk 27 juga. Itu pun rasa menyesal. Patut-patut awal lagi. Lepas kahwin nenek kau. Oi, kenapa lambat kita ni? Lambat kita ni. Lepas tu atuk kahwin lambat. Tapi atuk dapat cucu cepat. Sebab anak atuk kahwin cepat. 18. Kahwin dah. 20 kahwin dah. 23 kahwin dah. Cepat saja. Kita bagi saja. Sarah, apa jadi dekat doa yang tidak dimakbulkan? Doa tidak ada yang tidak dimakbulkan. Jangan silap. Semua doa ditunaikan oleh Allah. Sama ada dia tangguh bulan depan, tahun depan, ataupun doa itu dimakbulkan di akhirat nanti. Ditangguh. Doa ditangguh. Tapi kita harus ingat, Sarah, atuk nak kongsi bagaimana Sayyidina Ali berdoa. Sayyidina Ali apabila dia berdoa dengan Allah SWT. Kita kena ingat Sayyidina Ali ini menantu Rasulullah. Menantu Rasulullah. Dan Sayyidina Ali ini adalah pemuda yang pertama memeluk agama Islam. Dan dia adalah memang dijamin syurga. Garanti syurga. Dan kita kena ingat, isteri Sayyidina Ali ini adalah antara 4 ibu syurga. 4 ibu syurga ialah Fatimah. Hebat Sayyidina Ali. Tapi masih lagi Allah tidak mengabulkan, mengkabulkan semua permintaannya. Masih. Tapi apa pendirian Sayyidina Ali? Sayyidina kata, Ya Allah, aku bersyukur kerana apa yang aku minta engkau tak beri. Dan engkau beri apa yang aku tak minta. Kerana aku yakin apa yang engkau beri inilah yang engkau maha tahu. Inilah yang terbaik kepadaku. Jadi ini adalah kaedah doa ahli syurga. Jadi kita kena ikutlah, kita faham. Doa kita semua dimakbulkan. Tetapi bila itu rahsia Allah. Banyak mana? Kita minta 1 juta. Tapi berapa nak bagi? Wallahualam. Berapa? Jadi kita kena ingat. Di antaranya doa kita itu ialah. Pertamanya ialah kita tak tahu bila kita akan dapat. Walaupun kita minta segera. Dan doa ini tak boleh paksa, Allah tahu. Ya Allah, cepatkanlah bagi ya Allah. Ya Allah, bagi ya Allah. Tak boleh. Tak boleh. Allah lebih tahu. Dia tak payah bagi tahu dia. Allah lebih tahu. Masa yang paling sesuai untuk makbulkan doa kita. Dia lebih tahu. Ya Allah yang lebih tahu. Bila aku perlukan bantuanmu, ya Allah. Kita biar ada adab. Rahsia Allah semasa berdoa ialah kita tak tahu bila doa kita dimakbulkan, satu. Dan berapa banyak atau apa yang dia nak berikan kepada kita, kita tak tahu. Dan ketika mana dia akan berikan juga kita tak tahu. Dan saluran mana rezeki itu akan diberi. Ataupun bantuan itu. Kita tak tahu. Bagi orang yang makan gaji, mungkin melalui saluran naik pangkat. Bagi orang yang berniaga, mungkin doa itu dimakbulkan melalui laku barang jualan. Bagi orang yang mengharapkan supaya ditingkatkan imannya, mungkin dia dirajinkan solat. Ataupun dirajinkan sedekah. Saluran sedekah. Ataupun tiba-tiba ada orang datang bagi sedekah. We don't know. Jadi, tapi tugas kita ialah berdoa. Berdoa kepadanya. Berdoa kepadanya. Kalau si dia sering dahulukan sebab selalu tanya dia solat. Itu tandanya dia pasangan hidup yang baik. Betul. Setuju dengan fikir. Bakal tunang kita, bakal suami kita, kalau dia selalu nak kita buat dating di antara Zuhur dengan Asar ke dekat-dekat. Kita pergi masjid lah. Sekarang dah nak masuk Asar. Wah, itu cun. Tapi tak tahulah kalau Intan ada yang menyamar. Pernah kena lah. Sarah, doa tak pernah yang Allah tak makbulkan. Amin. Ini janji Allah. Janji Allah tak akan dimatikan tanpa dimakbulkan. Burung hantu. Allahu Akbar. Siang-siang ada burung hantu. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Sarah Intan, bukankah jadi pahala semasa di hari kiamat nanti? Jadi pahala. Hari kiamat akan dimakbulkan apa yang kita minta. Hari kiamat itu berdasar kepada pahala yang kita dapat di dunia. InsyaAllah Intan. Tanpa dimakbulkan doa-doa. Cuma lama cepat dan masa. Betul Intan. Hebat Intan. Maknanya kita tak tahu bila. Tak tahu bila. Sebab kadang-kadang kita kata, Ya Allah ya Tuhanku, naikkanlah pangkat aku jadi pengarah. Contoh kan, jadi pengarah. Adakah kita bersedia sebagai seorang pengarah? Allah tahu kita bersedia atau tidak.
Kalau kita tidak bersedia, jika Allah lepaskan juga, Allah sayang kita. Maka kita akan jadi kecamuk. Kita tak boleh urus jawatan yang kita pegang. Sedangkan Allah sayang kita. Allah tahu kita tak mampu. Mungkin kita akan mampu 5 tahun lagi. 5 tahun lagi baru Allah beri. Allah tunaikan, makbulkan. Itu contoh. Salah segala-galanya dalam pengetahuan Allah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Dulu orang cakap rezeki anak. Ya, betul. Rezeki anak. Kalau kau tak kahwin, kau tak dapat anak. Ada orang kata rezeki suami. Ada orang kata rezeki isteri. Betul lah tu. Rezeki anak, rezeki cucu. Rezeki pak mertua, rezeki mak mertua. Ada. Marisa Risa. Assalam tu. Dah sarapan ke belum? Belum. Hoi, Marisa. Sama dengan macam nama cucu saya. Kan betul kan Marisa ni? Oi, Marisa. Salah, maafkan saya. Maafkan saya. Kenapa pula? Tak ada apa. Penyu ke? Penyu. Assalamualaikum Tok. Selamat pagi. Penyu pagi morning. Agak bertelurlah penyu di pagi ini. Di pagi ini agak bertelurlah. Lain macam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tok. Selamat pagi. Nur Liza. Doa minta yang elok-elok. Betul. Minta yang elok-elok, minta yang baik-baik. Mancik. Saya pun nak cari menantu perempuan seorang. Wah, nanti menantu perempuan. Hebat tu. Cari menantu perempuan. Atuk ada anak perempuan. Atuk ada. Bongsu atuk. Bongsu. Dah lah. Pinky, wallahualam. Salam sahabat syurga. Amin. Marisa, waalaikumsalam. Sahabat. Terima kasih Pinky. Pinky Agustin, terima kasih. Terima kasih Pinky. Dah sarapan belum? Dirimu musuhmu sendiri. Dirimu musuhmu sendiri. Salam semua. Waalaikumsalam. Yang memberi salam. Terima kasih. Assalamualaikum dirimu. Nur Liza. Jangan lupa doa untuk saudara mara dan jira-jira juga. Amin. Atuk sihat ke pagi ni? Alhamdulillah Marisa. Atuk sihat. Ya, penyu menangis lah Atuk. Penyu menangis kesiannya. Telur penyu dia ambil orang. Niatlah sedekah penyu. Jangan sedih. Kau dapat pahala. Jangan menangis. Ya Allah penyu. Ya Allah. Sedekahkanlah telur aku ini. Macam itulah. Betul tu. Jangan menangis penyu. Tapi rasa emosi tu tetap ada. Macam Rasulullah lah. Bila anaknya Ibrahim meninggal dunia. Rasulullah pun sedih. Emosi tetap ada. Tapi Rasulullah kata, Allah lebih sayang dia. Jadi penyu pun kena kata macam tu juga. Ambillah telur aku. Tapi sedih lah tak dapat anak. Memanglah orang dah ambil anak. Penyu. Ya tu. Amin penyu. Amin sama. Kau update hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan tu. Doa. Doa di antara tempat mustajab ialah ketika berdoa di Multazam. Kawasan yang terletak di antara Hajatul Aswad, pintu emas Kaabah, pintu di Masjidil Haram. Ya tu, amin. Atuk dalam pernah atuk dapat sekali solat di depan Kaabah. Masa solat tu hujan lebat. Semua tak bergerak, tak ada orang lari tahu apabila solat. Lepas solat pun tak bergerak. Atuk dapat masuk di kawasan Hijaz Ismail tu, yang melengkung tu, kat solat emas tu. Solat emas. Mandi situ. Atuk pergi situ juga. Orang Pakistan berebut macam ni. Atuk tengok orang Pakistan datang, atuk pun keluar. Mandi dengan air emas daripada air hujan daripada solat emas tu. Jadi atuk duduk dekat Hijaz Ismail tu. Hijaz Ismail tu kadang-kadang kita masuk solat sunat dalam tu. Dalam tu. Sebab nak ambil barakah kan, doa kita. Jadi hujan. Atuk pun masuk tempat mandi, ambil lah mandi hujan tu. Tengok orang Pakistan datang, kita pun lari. Lari. Kita pun dah ambil dah. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Adam, terima kasih. Amin. Ketika Hijaz Ismail, kawasan lengkung Kaabah itu juga. Ketika membina Kaabah bersama ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sekitar makam Ibrahim, di sekitar tempat makam Ibrahim tu. Assalamualaikum bang dan semua sahabat. Waalaikumsalam rahmat. Craft Design, terima kasih kerana sudi hadir. Tajuk kita hari ini ialah doa. Antara doa tempat-tempat mustajab yang sedang atuk baca sekarang ini. Ketika waktu rehat terletak antara dua Kaabah.
Dua khutbah. Kaabah pula. Waktu rehat antara dua khutbah. Bagi orang laki-laki lah. Orang perempuan dia tak pergi solat jemaat. Jadi apabila berhenti khatib berhenti dua khutbah, itulah. Ataupun hari Jumaat, ataupun solat hari raya korban dan hari raya haji. Juga di antara dua khutbah. Doa itu amat mustajab. Amat mustajab. Berdoa untuk kedua ibu bapa. Anak-anak yang berdoa kedua ibu bapa dan berdoa untuk dirinya sendiri. Amat mustajab. Berdoa kepada ibu bapa. Amat mustajab. Assalam kepada semua sahabat-sahabat syurga Marisa. Amin. 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 Ketika waktu sepertiga malam. Sekitar pukul 3 pagi hingga pukul 5 pagi. Waktu subuh setiap hari. Ini juga ialah waktu yang cukup mustajab bagi orang yang tahajud. Tahajud ni luar biasa. Tahajud luar biasa. Untunglah orang boleh bangun tahajud dengan sendiri dan menjadikan amalan tahajud dia breakfast awal pagi. Antara amalan. Assalamualaikum kepada semua sahabat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara yang amalan ataupun buat amalan ialah kita breakfast pukul 4 pagi. InsyaAllah. Bila breakfast pukul 4 pagi, jadi hidup kita, hari kita bermula pukul 4 pagi. Breakfast pukul 4 pagi. Tak percaya, cuba buat. Kalau kerja, cuba buat hari pagi Ahad. Pukul 4 pagi breakfast. Breakfast. Kalau nasi lemak, nasi lemak. Nasi lemak. Kalau nasi dah waktu dinner sebelum tu dah ada, panaskan. Jadi, breakfast pukul 4 pagi. Macam sahur lah. Lebih kurang macam tu. Kemudian lepas makan kenyang apa semua, baru solat tahajud. Cuba amalkan. Apabila kita mendidik perut kita akan diisi pukul 4 pagi. Maka sampai pukul 4 pagi, perut kita akan bunyi notification. Krrr, nak makan. Apabila nak makan, kita pergi makan. Apabila sudah makan, kita rasa sihat, segar, kenyang. Dan kita boleh solat dengan khusyuk. InsyaAllah. Itu adalah amalan yang Atuk buat. Mana pagi tu memang makan heavy lah. Kalau ada pisang, kalau ada yang heavy lah pagi-pagi. Jadi kita ada ulama tu dia Rasulullah pun mandi awal pagi. Kalau sejuk tak tahan tak payah. Tahajud akan nampak di muka berseri. Itu terpancar di wajah. Jadi buat orang tahajud. Sebab tahajud ni di antara amalan yang paling susah. Ada orang hebat pergi masjid, sentiasa solat di masjid, bersedekah, tapi tak boleh bangun tahajud. Tak boleh nak buat, dia kata. Tak boleh. Tapi memanglah peringkat awal dulu memang letih, mengantuk. Sebab kita mengubah pola hidup kita. Jadi Atuk menggunakan pendekatan breakfast awal pagi. Itu Atuk buat. Ini nak share lah dengan you all. Siapa yang nak buat, insya-Allah boleh try. Marisa, Gigi, breakfast awal pagi. Ajak suami lah. Kalau kita suri rumah, ajak suami. Intan, breakfast awal pagi. Mengantuk lah. Sebab tu, kenapa kita boleh sahur bulan Ramadan dengan baik? Sebab kita mulai makan awal pagi. Jadi, malam kedua, malam ketiga, kita boleh bangun dengan sendiri kan? Jadi, kalau sepanjang bulan Ramadan, kita bolehlah solat tahajud dengan baik. Dan boleh terus sambung. Selepas bulan Ramadan tu terus sambung. Bersahur. Tak puasa pun tak apa, bersahur. Sebab kita tak makan dah. Kalau makan pukul 4 pagi, pukul 8, pukul 9 tak makan dah. Kita makan lunch lah. Makan tengah hari. Kalau kita puasa, teruskan. Sebab tu bagi orang tahajud, dia bersahur pukul 4 pagi atau pukul 5 pagi, makan breakfast pada masa itu. Jadi untuk keesokan hari puasa Isnin Khamis cukup senang. Macam siapa nak puasa besok hari Khamis kan? Makan pukul 4 pagi atau pukul 5 pagi. Dan masa makan itu sudah kenyang apa semua, solat tahajud 2 rakaat. 2 rakaat pun cukup. Tak apa dah. Kalau nak buat 4 bagus, nak buat 6 pun bagus. Sebab kalau masa tahajud juga, masa tahajud juga, kita boleh solat taubat. Solat taubat. Sebab masa itu sunyi sangat. Kita boleh solat hajat. Dia nak cari suami, isteri apa semua. Solat hajat. Minta hajat. Paduan apa ni. Solat witir kalau kita belum buat selepas isyak. Kemudian solat tahajud. Jadi kita buat. Kita amalkan. InsyaAllah puasa cukup mudah. Bila kita makan awal pagi, puasa Isnin Khamis cukup mudah. Rasa macam nak puasa terus je. Macam puasa Isnin. Oh Isnin.
Lepas tu Selasa tu macam kita nak puasa je macam tu. Tapi kita ambil sunat lah. Sunat. Kecuali kita nak ambil puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud ni selang sehari. Kalau dia puasa Isnin, Selasa dia tak puasa. Rabu dia puasa. Itu pun boleh buat juga. Puasa Nabi Daud. Ramai ulama buat puasa Nabi Daud. Orang puasa ni dia ada pintu syurga puasa tau. Orang puasa boleh masuk syurga melalui pintu puasa. Sama juga orang bersedekah, masuk pintu sedekah. Sedekah. Hebat tau. Jangan hebat. Tahajud akan nampak di muka berseri. Akan nampak. Dan orang tahajud ni di pada mahsyar nanti, orang yang berada dalam keadaan sentiasa berwuduk, wajah bermacam-macam cahaya, tangan bercahaya. Mana-mana tempat kita ambil wuduk di pada mahsyar nanti akan bercahaya. Bangun tahajud, Gigi, bangun coba. Amin. Wan, coba try. Acu coba try. Saya rasa dah dan cadangkan untuk berzikir zaman sekarang dekat trafik ketika tunggu lampu isyarat. Boleh juga. Itu boleh juga dalam kereta. Dalam kereta boleh buka ayat Al-Quran. Mendengar Al-Quran mendapat pahala. Mendengar Al-Quran. Tak semesti you baca. Kalau you baca, you dapat pahala membaca. Kalau you melihat, dapat pahala melihat. Apabila mendengar, dapat pahala mendengar. Apabila you faham, dapat pahala faham. Apabila you beramal dengan Al-Quran, dapat pahala beramal. Bayangkan. Sebab itu mukjizat. Itu kalamullah. Itu tulisan, kata-kata Allah. Apabila you lihat, dapat pahala. You dengar, dapat pahala. Macam rahmat. Rahmat. You sedang buat furniture apa semua. You pasang bacaan Al-Quran. You dapat pahala. Baca Yasin ke apa. Akhir sekali you mahir. You ingat baca Yasin itu. Contoh begitu. You pasang. Rugilah kalau senyap, sunyi dengan mesin je. Rugilah mah. You boleh pasang sound system. Sound system pasang. Pasang. Setengah restoran Atuk bagi tahu. Daripada you duk buka sini, baik you buka ni. Baca Quran. Macam kawan kita lama dah tak datang. Dia ada kedai gunting. Aku kata, ambil TV, buka baca Quran, dapat pahala. Senang kan dapat pahala? Saya zikir dengan 1133 cukup 3 kali pusingan. Boleh juga. Boleh juga. Saya mandi di awal pagi tu, mandi pada barang rasa sihat segar. Orang mandi awal pagi ni dia detox. Sebab Rasulullah sentiasa mandi awal pagi. Kita detox our body. Tak payah bayar pun, mandi je. Gigi, memang bangun sahur dan bertahajud. Memang terasa perubahan dengan istiqamah. Betul? Buatlah rakan-rakan semua. Rugilah. Kalau dah meninggal tak boleh buat dah. Dalam kubur tak boleh buat amalan dah. Tak boleh dah. Tak boleh. Kita tak tahu mati bila. Kalau kita tahu mati besok, bolehlah. Kita puasa kan. Ni kita tak tahu. Yang kita tak tahu ni bagus. Sebab kita akan beramal dengan ikhlas dan sepanjang masa. Tu, berkat puasa sunat walaupun hari Isnin dan puasa pun tak ada selera nak makan. Betul. Kita puasa macam puasa hari Khamis besok kan. Hari Jumaat tu kita pagi tu macam tak apa tak makan macam tu. Kan? Macam tu. Jadi tak apa sebab kita dah ajar stomach kita. Dah ajar stomach kita. Tapi kalau hari yang kita buat tahajud pun, fikir hari buat tahajud pun kita makanlah awal pagi walaupun kita tak nak puasa. Tapi apabila tahajud heavy food, itu maksud tu. Heavy food. Bihun ke, kuih-kuih ke, heavy food early pagi, early morning. Sebab kita boleh mendidik. Sebab apabila kita tahajud, kita dengan sendiri automatik kita akan melakukan solat sunat fajar. Dan kita dengan mudah pun kita solat subuh. Sebab kita dah tahajud. Kita senang je. Ringan je. Bagi orang tak tahajud, nak solat subuh pun susah. Susah solat subuh ni. Atuk pun macam tu dulu. Susah solat subuh. Selalu pukul 7:30. Macam tu. Tapi apabila kita boleh amalkan dengan tahajud, kita boleh tahajud, kita boleh puasa next day kalau nak puasa, kita tidak miss solat sunat fajar, qabliyah fajar ataupun solat sunat fajar. Itu nama dia. Sebab apabila sahabat tanya Siti Aisyah, apakah kelebihan solat sunat fajar? Siti Aisyah kata, solat sunat fajar tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Rasulullah kata, siapa yang solat sunat fajar, pahalanya sama dengan dunia dan isi. Dunia dan isinya sekali. Lebih lagi daripada dunia dan isi. 2 rakaat saja. Dan masa solat sunat fajar,
Bila masa solat sunat fajar? Solat sunat fajar ini ialah apabila azan subuh. Maka baru boleh solat sunat fajar. Kalau tak subuh, tak boleh. Apabila Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan nur. Mana solat lebih baik daripada tidur. Dalam azan tu pun dah sebut dah, solat lebih baik daripada tidur. Jadi, kita pun masa tu kita solat sunat 2 rakaat. Baca surah pendek-pendek. Rasulullah baca surah pendek-pendek je. Sebab di antara solat sunat fajar dengan subuh ni dekat. Subuh pun pendek je. Pendek je. Pendek, subuh pendek je. Jadi, Rasulullah baca surah Al-Ikhlas gitu je. Pendek-pendek je Rasulullah baca. Tapi Rasulullah tidak pernah tinggal solat sunat fajar. Jadi, bagi orang yang nak memudahkan solat subuh, maka permudahkan membiasakan diri solat sunat fajar. Orang yang tak nak miss solat sunat fajar, sebab apabila dia solat sunat fajar, dia hari ini menjadi jutawan. Siapa yang sunat fajar tadi, dia jutawan. Jutawan ini, dia akan happy. Tak ada susah dalam hidup dia. Dia akan happy. Bekal ke neraka, lebih kaya daripada isi dunia. Bekal ke syurga, lebih kaya daripada isi dunia. Dan jauh daripada neraka. Itu kan. Dan bagi orang yang tak miss solat sunat fajar, maka dia mudah untuk solat tahajud. Jadi tahajud akan merangkum solat sunat fajar, solat subuh. Itulah tahajud. Kelebihan tahajud. Jadi rugilah kalau tak buat. Rugi. Darimu musuhmu sendiri, wallahualam. Sahabat syurga, thank you hadir live tu. Darimu musuhmu sendiri. Ya betul Jiji. Betul. InsyaAllah tu esok jom puasa sama-sama sahabat syurga sekalian. InsyaAllah. 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 Dia kalau orang yang Allah izinkan. Allah izin. Kita buat ni Allah izin tau. Kalau Allah tak izin tak jadi. Macam-macam lah excuse kita. Mula terdetik di hati kita. Nak tahu Allah izin ke tidak, terdetik di hati kita. Tersebut di kalbu kita. Esok aku nak puasa. Allah dah beri hidayah. Tapi syaitan kata, lah tak payahlah. Puasa sunat je tu. Itu syaitan kata. Tapi Allah dah terdetik di hati kita. Esok aku nak tahajud. Pagi nanti aku nak tahajud. Ya Allah. Sebelum tidur doa. Ya Allah. Ya Allah. Bangunkanlah aku untuk aku menunaikan solat tahajud. Bangunkanlah aku. Tak payah. Tak payah. Atuk tak pakai loceng pun tak ada. Tak ada. Tapi ada kala terbabas ada. Ada. Tapi kita fikir kita fikir terbabas segitu terus dengan azan. Terus solat subuh lah. Solat fajar, solat subuh. Sebab mungkin kita keletihan. Allah tahu kita letih. Allah tahu kita letih, kita tak larat apa semua satu. Jadi Allah izinkan. Allah izinkan kita terbabas dengan izin Allah. Kita tertidur pun dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Itulah yang kita buat insya-Allah. Insya-Allah kita esok kita puasa. Puasa Khamis. Hari Khamis besok pintu syurga akan dibuka. Amalan kita akan disama oleh Allah SWT. 2 kali seminggu dia sama. Rahmat Design, terima kasih. Sahabat syurga, amin. Thank you join. Thank you Atuk. Thank you Agus, terima kasih. InsyaAllah. Yang penting niatkan dulu. Niatkan dulu. Sebelum tidur tu niatkan dulu. Tapi solat sunat ni, you tak semestinya niat sebelum subuh. Kalau solat bulan Ramadan, kalau puasa bulan Ramadan, you kena niat sebelum subuh. Saja aku puasa bulan Ramadan, esok hari kerana Allah Ta'ala. Ataupun saja aku puasa bulan Ramadan 30 hari kerana Allah Ta'ala. Begitu. Tapi solat sunat, you tak ingat pun tak apa. Terlupa boleh. Terlupa. Tiba-tiba aja bangun pagi. Apa ni? Terlupa nak niat tadi. Tak apalah. Aku puasa lah hari ni. Macam tu. Boleh. Boleh. Puasa sunat hari Senin Khamis boleh. Puasa lah hari ni. Boleh. Ataupun apa ni, kita tak terlintah pun nak puasa esok. Kan? Tak terlintah pun. Tapi apabila bangun subuh, solat subuh, tengok makanan tak ada atas meja. Kan? Tak apalah aku puasa hari ni. Jadi, tak apa. Macam tu je. Ini dia ambil dalil daripada bagaimana Rasulullah pada satu hari dia pulang daripada masjid. Masjid dengan rumah Rasulullah ni pintu je. Buka pintu, masuk kamar dia. Keluar pintu, masuk masjid. Raudah macam tu. Siapa pergi Mekah tahulah pintu Rasulullah. Tempat makam Rasulullah tu, tempat kubur Rasulullah tu, tempat tidur dia. Tempat tidur dia. Dihadang oleh pintu. Jadi, nak masuk kamar dia, buka pintu. Masuk kamar dia. Keluar pintu, masuk masjid. Masuk masjid. Pada satu hari Rasulullah masuk ke dapur. Konon nak makan lah.
Tengok-tengok tak ada apa pun atas meja. Buka saji kosong. Aisyah tanya di belakang, "Ya Rasulullah, nak makan ke?" Rasulullah kata, "Tak, aku tak nak makan." Aku dah tak tengok je. Ini aku puasa. Orang ambil dalil situ lah. Jadi, ini cara Rasulullah bagaimana nak mengelakkan daripada Siti Aisyah terasa dia gagal menyediakan makanan pagi untuk suami. Jadi dia kata, saya berpuasa. Itu kaedah suami isteri. Very romantic. Halus, very deep dia punya meaning. Kita dah, tak ada apa. Tak ada apa nak makan pagi ni. Kan tak tahu ke kita nak pergi kerja? Itu jauh lah dengan compare dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah tengok tak ada apa makan. Tak apalah, saya puasa. Dan Aisyah pun tidak rasa bersalah. Dia tidak rasa macam Allah bersalahnya aku tak sedia. Tak ada. Tadi dia tenang. Alhamdulillah Rasulullah puasa. Aku tak sedia makanan pagi pun tak apa. Dia tenang. Jadi relationship antara suami isteri itu sentiasa harmoni. Ini yang kita kena belajar. Suami isteri kena belajar. Ini suruh isteri je belajar. Suami pun kena belajar. Jangan tak belajar. Tu, saya doakan dimudahkan untuk bangun tahajud. Alhamdulillah. Tu sekarang memang Allah dah mudahkan. Kita kena mudahkan, mintalah. Nak bangun tahajud ni pun kena doa. Doa, ya Allah ya Tuhanku, bangkitlah aku. Bangkitlah aku untuk tahajud. Kita kena minta tau. Bukan senang nak bangun tahajud ni. Tak semua orang dapat. Tak semua. Kita kena minta. Jangan nak minta duit je. Jangan nak minta naik pangkat je. Jangan nak minta bini comel je. Jangan. Itu pun kena doa juga. Tapi nak beramal pun kena minta dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kuatkanlah imanku untuk aku terus solat kepadamu. Kena minta. Kena minta dengan Allah. Jangan cari silap. Kan tu, cari baik. Betul. Betul, Gigi. Cari yang baik. Cari yang baik. Jangan cari kesilapan. Jadi kita kena doa untuk tahajud. Jadi ketika berdoa, doalah kepada ibu bapa. Sama ada dia masih ada ataupun tak ada. Jangan kedekut. Sentiasa berdoa. Paling kurang setiap kali selepas solat. Ataupun paling kurang lagi sebelum tidur. Maafkan semua orang dan berdoa semoga Allah tempatkan kedua ibu bapa kita di kalangan orang yang soleh dan solehin. Lepaskanlah siksa kubur kepada kedua ibu bapa kita. Sentiasa doa seperti itu. Sentiasa doa. Dan waktu doa juga ialah doa masa tahajud. Ketika dalam keadaan bersabar menanggung penderitaan dan kesusahan. Apabila kita sedang sakit yang berat, banyakkan berdoa. Apabila kita susah yang sangat, hutang yang berat, banyakkan berdoa. Apabila kita sedang menanggung yang kita rasa tak boleh tanggung lagi, maka kita serah kepada Allah SWT untuk menyelesaikannya. Tidak ada benda yang tak boleh selesai di dunia kecuali kematian. Itu pun kematian pun boleh anjak lagi. Tarikh mati pun boleh disambung-sambung lagi. Boleh. Allah boleh. Katakanlah esok kita dah habis dah. Allah boleh sambung setahun lagi. Boleh. Allah boleh buat. Dengan amalan-amalannya. Seperti kita berbanyakkan amalan sedekah. Kita banyakkan amalan-amalan doa. Kita banyakkan amalan-amalan solat. Kita buang segala perkara-perkara mungkar. Perkara-perkara tak baik, maksiat kita tak lakukan. Kita menjadi orang yang baik, berbuat baik kepada orang lain. Sedekah tak berhenti. Ini semua apabila kita berdoa, ya Allah panjangkanlah umurku. Memudahkan. Dan Allah berupaya memanjangkan umur kita. Betul, di Lauh Mahfuz sudah tertulis. Bila kita akan hidup dan bila kita akan mati. Bila kita akan lahir, bila akan mati. Tapi semua itu, lahir ditentukan oleh Allah SWT. Mati ditentukan oleh Allah SWT. Tapi waktu mati itu anjar. Tak semestinya statik. Allah berkuasa. Merak Kayangan. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Dan semua sahabat. Apa khabar Merak Kayangan? Terima kasih mendengar untuk hari ini. Hari ini tajuk kita ialah doa. Doa kepada doa ketika dalam keadaan bersabar menanggung penderitaan dan kesusahan. Ketika waktu malam Lailatul Qadar. Itu juga. Bulan Ramadan tak lama dah. Doakan. Kita rindu kepada Lailatul Qadar. Doa pada malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam ini, kita percaya Allah memberkati hamba-Nya sanggup berjaga malam dan berdoa kepada Allah semata-mata untuk mendapat keberkatan daripada Allah SWT.
Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan walaupun masa dan tempatnya, masa yang tepat kita tidak dapat pastikan, tetapi Lailatul Qadar itu tetap akan hadir. Jadi itu adalah antara, sebab itu kita sentiasa kena merindui, ya Allah ya Tuhanku, panjanglah umurku supaya aku dapat bertemu lagi dengan Ramadan dan Lailatul Qadar. Itu pun kena doa, kena doa. Sebab itu kita kena selalu berdoa, baca ayat Quran yang menyebut mengenai Lailatul Qadar. Jadi apabila kita dapat malam Lailatul Qadar, iaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ketika yang bagus juga untuk kita berdoa ialah selepas laut azam berkumandang. Selepas laut azam berkumandang itu, apa-apa doa pun boleh. Apa-apa doa pun boleh. Apa-apa doa pun boleh. Selepas daripada kita jawab azam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun jawablah Allahu Akbar, Allah. Sampai habis tu kita doa lah. Apa maksud kita, apa yang kita nak, kita boleh doa. Sewaktu berada dalam masjid, khususnya di Mekah dan Madinah, dan juga di Baitul Maqdis. 3 masjid ini. Memanglah 3 masjid ini adalah masjid yang teragung, yang memang mendapat pahala yang besar lah. Syarifah Azizah. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Merak Kayangan. Terima kasih. Terima kasih. Memanglah berdoa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Aqsa. Mustajab. Sebab kita bukan duduk di sana. Seperti Atuk kata tadi, kita doa depan Kaabah ni, pertama kita musafir. Yang kedua kita buat haji atau umrah. Yang ketiga kita menghadap Kaabah. Jadi maknanya ada 3 sebab yang membolehkan doa kita itu Allah tidak tolak. 3 sebab. Sebab tu orang kata, kenapa ya doa di Mekah ni mustajab sangat? Sebab tadi lah. Doa orang musafir, mustajab. Sekarang kita musafir tidak? Musafir. Di Mekah. Doa orang pergi haji atau umrah. Mustajab. Sekarang kita berada depan Kaabah. Doa orang berada di depan Kaabah. Dalam masjid lagi. Depan Kaabah lagi. Banyak sebab musabab untuk Allah tidak tolak doa kita. InsyaAllah. Amin. Dan Masjid Haram juga, dari segi gandaan pahala dia, 100,000 kali ganda. Bayangkan. Satu rakaat, satu waktu, 100,000 kali ganda. Satu waktu, 100,000 kali ganda. Kalau kau solat di rumah berseorangan, 1 pahala. Kalau kau solat di Masjidil Haram, dapat 100,000 pahala. Solat berjemaah di Masjidil Haram, 100,000 pahala. Bayangkan 5 waktu berarti 500,000. Itu baru solat wajib. Kalau kau campur dengan solat-solat sunat, kau boleh jadi jutawan pahala setiap hari. Setiap hari jadi jutawan pahala. Di Mekah. Jadi rugi orang tak solat. Orang tak solat di sana. Jadi untunglah orang selalu solat di Mekah kerana dia jadi jutawan everyday. Jutawan. Kalau di Masjid Madinah, 10,000. 10,000 kali ganda. Banding dengan kita solat di rumah. Dan di Masjidil Aqsa ialah 1000 kali ganda. 1000 kali ganda. Jadi untung orang yang selalu pergi umrah, itu yang dia orang kejar. Itu yang dia orang kejar. Orang banyak duit, dia boleh pergilah. Dia boleh pergi sebulan sekali pun boleh. Jadi satu rakaat besar gandaran dia. Dan ketika bersendirian dengan mengerti Allah, ini juga i'tikad di masjid. Duduk di masjid, bersendirian. Juga ialah ketika Iswa. Abang Muhammad. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Zas. Assalamualaikum Tak Ji. Waalaikumsalam. Salam Tuhan. Terima kasih. Alhamdulillah. Dirahmati Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Tajuk kita hari ini ialah doa-doa. Doa. Tempat-tempat doa. Adab-adab doa. Ketika berharapkan sesuatu kejayaan atau meminta kepada ampun kepada Allah SWT. Ketika kita nakkan sesuatu kejayaan, nak dapatkan sesuatu, itulah kita kena berdoa. Sewaktu melakukan pekerjaan yang baik-baik, juga kita berdoa. Seperti kita melakukan sedekah, kita menolong orang, kita berdoa, terus berdoa. Sewaktu melawat orang sakit dan berdoa ke kebaikan kesihatan. Rakan-rakan kita yang sakit,
Kita berdoakan. Doakan kepada mereka. Doa anak-anak yang soleh. Jadi kita ini anak yang soleh. Jadi kita ada ibu bapa. Mungkin telah meninggal. Kita doakan untuk mereka. Kita doa mereka. Sebab setiap doa kita itu dah mikir. Setiap doa anak ni, kita lah anak ni. Bapa pun bapa, anak pun anak. Ibu pun ibu, kakak pun kakak. Tapi kita ni memang anak lah. Memang anak lah. Istilahkan anak. Jadi rugi orang tak berdoa. Tak berdoa. Sentiasa berdoa kepada ibu bapa. Sewaktu melawati jiran tetangga. Melawat jiran, kenal jiran. Sewaktu gerhana bulan. Ini waktu-waktu yang mustajab kita berdoa. Gerhana matahari. Berdoa untuk minta hujan. Untuk elak daripada kemarau. Ataupun doa untuk kemarau dia juga. Supaya tak hujan kan. Ketika waktu orang Islam menunai kepada haji di Arafah. Ada juga orang berdoa di Jabal Rahmah. Naik di Bukit Rahmah. Jabal ni bukit. Jabal Rahmah berdoa. Ada orang kata, lambailah aku semasa kau di Jabal Rahmah. Sebab di situlah pertemuan Adam dan Hawa. Dan di situlah khutbah terakhir Rasulullah SAW. Hari ini lengkaplah agama yang disampaikan, yang Allah berikan, disampaikan kepada kamu semua. Itu khutbah terakhir Rasulullah di Jabal Rahmah. Dan Jabal Rahmah ialah tempat pertemuan Adam dengan Hawa. Jadi kita berdoalah masa tu. Berdoa di bawah pun boleh. Kalau tak larat nak naik bukit tu. Bukit tu bukan tinggi sangat. Dengan menggunakan doa Rasulullah yang telah dianjurkan Al-Quran dan hadis. Dan doa-doa juga kita boleh ambil daripada doa-doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah. Seperti macam doa yang Rasulullah tak pernah tinggal. Ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa yang Rasulullah tidak pernah tinggal. Dan ahli ulama mana pun dia baca doa, dia akhirkan doa dia dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana ya Allah, ya Allah berilah kebaikan. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berilah kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Berilah kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar. Jauhlah daripada api neraka. Itu sentiasa. Rasulullah masuk syurga, tapi dia masih berdoa supaya dijauhkan daripada neraka. Sedangkan dia ahli syurga, tak ada dosa. Jadi itu di antara ibu doa. Ada pernah sebelum ini kita jadikan tajuk doa ini sebagai ibu doa. Selain daripada doa-doa yang lain lah. Allah, ada doa Nabi Yunus. Ini doa-doa Nabi-Nabi ini memang mustajab. Daripada doa yang kita reka sendiri pun boleh. Doa untuk khusus untuk kita kan. Ini doa yang dibuat oleh Nabi-Nabi dulu. Macam doa Nabi Yunus. Bagaimana dia masuk dalam perut ikan gelap kan. Ada kata 40 hari. Macam itulah. Doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minas zalimin. Ini pun boleh amal. Maksudnya, apabila Nabi Yunus berada dalam keadaan gelap, gulita, kesusahan yang amat sangat. Itulah doa Nabi Yunus. Sehingga ikan naik ke darat dan muntahkan Nabi Yunus keluar. Jadi kita minta doa ni dengan Allah. Supaya yang kita sedang susah sangat ini. Supaya dikeluarkan daripada kumpul susah ni. Macam itulah. Supaya kita mendapat kesenangan, kemudahan, keredaan daripada Allah SWT. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Banyak dalam YouTube. Banyak. Jadi dua doa ini adalah ibu kepada doa. Ibu kepada doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Doa ini juga boleh baca semasa sujud. Atuk selalu buat. Atuk nak kongsi ni. Bukan nak pegang-pegang, nak riak. Tak ada. Allah na'udzubillah, tak ada. Yang atuk nak cerita ialah masa sujud tu baca. Selepas dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan baca doa ni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baca doa tu. Baca. Masa rokok pun boleh. Masa rokok nak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Itu di antara ketika-ketika yang paling mustajab dalam doa, iaitu semasa sujud dan semasa rokok. Tapi dalam solat itu sendiri ada doa-doa yang hebat tahu.
Macam Rabbi fi'li warhamni wajburni warfa'ni wazukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Bacaan doa ini kalau tak baca pun solat sah. Tetapi Rasulullah baca doa ini. Jadi rugi kita tidak menghayati doa ini. Rugi dengan maknanya begitu baik sekali. Rabbi fi'li, ya Allah ampunkanlah aku. Warhamni, ya Allah sayangilah aku. Itu cantik sangat. Ini kita dah jadikan tajuk kan satu hari-hari itu. Hari itu. Sebab Atuk nak berkongsi sangat bagaimana nak mendapat ketenangan dalam solat. Pertama memahami makna. Terutama makna-makna yang berbentuk doa untuk diri kita. Kalau subhana rabbiyal azim, maksudnya Allah yang maha agung, itu untuk Allah. Subhana rabbiyal a'la, kepada Allah yang maha tinggi, itu untuk Allah. Begitu juga dalam baca Al-Fatihah. Kita kena menghayati Al-Fatihah. Sebab dalam Al-Fatihah itu ada doa untuk kita. Ada doa. Di samping kita memuji Allah, ada doa untuk kita. Dan kita juga berselawat kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha purah lagi maha penyayang. Itu doa untuk Allah. Memuji untuk Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Biar hadir. Apabila sebut Alhamdulillahirabbil alamin, biar hadir dalam kalbu kita. Mulut kata Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hati kita, segala puji bagi Allah yang menguasai sekian alam. Biar hadir gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Allah yang maha purah dan percaya. Malik yaumiddin. Malik yaumiddin. Allah yang menguasai hari akhirat. Jadi biar hadir. Maknanya Allah akan menjadi hakim kepada kita. Dalam hati kita biar hadir. Ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah daripada api neraka. Malik yaumiddin. Kita bercakap depan hakim, apa kita nak? Depan hakim, apa kita nak? Supaya kita dilepaskan. Supaya kita dilepaskan daripada siksa neraka. Dimasukkan dalam syurga. Itu yang kita nak. Malik yaumiddin. Allah kata, akulah yang menguasai hari akhirat. Akulah. Malik yaumiddin. Lepas itu terus kita kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah kami sembah dan padamulah kami mohon pertolongan. Itu doa kita yang kita minta dalam Al-Fatihah. Kalau tak hadir benda seperti ini, maka Al-Fatihah kita cakap baca je lah. Tapi itulah di antara keadaan-keadaan khusyuk dalam solat itu. Malik yaumiddin. Terus sambung, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah kami sembah, padamulah kami mohon pertolongan. Pertolongan di mana? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus ya Allah. Makna jalan yang lurus ini luas. Jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang kau reda duduk situ. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Sebab tu Al-Fatihah ni kita kena hafal, kita kena ingat makna. Sebab satu-satunya surah yang wajib dibaca dalam solat ialah Al-Fatihah. Yang lain tak baca, tak apa. Al-Fatihah. Kena baca Al-Fatihah. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazi an'amta alaihi. Jalan orang yang engkau telah beri nikmat. Itu yang kita nak. Jalan yang lurus itu ialah jalan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah engkau orang beri nikmat. Siapa tu? Rasulullah, para nabi, para rasul, para anbiya, para ahli syurga, para ulama. Mereka inilah kita naklah jalan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah kami sembah, padamulah kami pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang kena. Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak seperti mana orang yang ingkar dan orang yang kau murkai. Jelas Al-Fatihah cantik sangat. Al-Fatihah ini ialah intipati kepada sebuah Al-Quran. Al-Quran itu terletak jantungnya di Al-Fatihah. Jadi hafazkanlah, ingatkanlah maknanya insya-Allah supaya kita dapat manfaat daripada membaca surah Al-Fatihah. Sesuai dengan tajuk kita hari ini. Quote of the day kita hari ini ialah doa. Jadi doa itu, doa ada dalam solat, yang kita nak tambah dalam solat pun boleh. Boleh, tak ada masalah insya-Allah. Memang itu yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa menggunakan doa-doa Rasulullah walau bagaimanapun
Islam menyarankan agar umat Islam berdoa kepada Allah pada bila-bila waktu, tempat selagi mereka masih beriman dan mengharapkan kebaikan dan keamanan daripada Allah SWT. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Jadi, Assalamualaikum tu. Nak sambung kerja esok. InsyaAllah. InsyaAllah puasa esok. InsyaAllah. Itu pun dah nak habis dah. Dah habis. Dan ni pun dah habis dah. Jadi, rumusannya ialah berdoalah apa saja. Sebab doa ini kita minta dengan Allah SWT. Kita minta si pemegang kunci. Kita minta si pemegang harta. Kita minta si pemegang kuasa. Kita minta si pemberi, si pemurah, si pengasih, si penyayang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu